Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Hari ini kita teruskan PDPR Bahasa Melayu tahun 3 Erat 12 Julai 2021. Okay, hari ini kita akan mempelajari 3 perkara. Yang pertama, respons terhadap soalan bercapah. Yang kedua, membaca label. Dan yang ketiga, memurnikan hasil penulisan. Baik, kita teruskan saja dengan perkara yang pertama, iaitu respon terhadap soalan bercapah. Minggu lepas kita dah belajar bagaimana memberi respon terhadap soalan. Minggu ni kita teruskan juga dengan respon terhadap soalan, tetapi ada sedikit penambahan terhadap soalan bercapah. Nanti cikgu akan terangkan. Baik, kita terus rujuk buku teks muka surat 7. Baik, kita akan lihat maklumat berkaitan tarian Ceracap Inai. Di sini ada 4 maklumat tentang tarian tersebut. Yang pertama, tarian Melayu tradisional yang terkenal terutamanya di Johor. Okey, maklumat kedua, berasal daripada tarian istana. Seterusnya, dipersembahkan dengan hiasan seperti bunga-bungaan emas pada piring dan bercahayakan api lilin. Dan maklumat yang keempat, asalnya ditarikan oleh penari wanita dalam bilangan ganjil. Boleh juga ditarikan secara berpasangan oleh penari lelaki dan wanita. Biasanya, bilangan penari terdiri daripada 5 hingga 8 orang. Okey, baik. Kita perhatikan dialog di bahagian bawah ya. Ini adalah dialog di antara Nabila dan kawan dia lah ya. Jadi kita lihat dialog Nabila dahulu di sebelah kanan, di sebelah kiri atas ya. Saya baru selesai menjalani latihan tarian Ceracap Inai. Jadi, kawan Nabila bertanya, apakah keistimewaan tarian itu, Nabila? Okay. Jika kita perhatikan dalam maklumat di atas ni, maklumat tarian Ceracap Inai, tidak dinyatakan apa keistimewaan tarian itu. Tapi daripada maklumat tu kita sendiri boleh tentukan apa keistimewaan tarian Ceracap Inai. Okey. Lihat ayat yang cikgu gariskan ya. Berasal daripada tarian istana. Ini adalah salah satu keistimewaan tarian Ceracap Inai. Dan sebenarnya ada satu lagi keistimewaan yang bergaris hijau itu, dipersembahkan dengan hiasan seperti bunga-bungaan emas pada piring dan bercahayakan api lilin. Ini juga keistimewaan tarian Ceracap Inai. Jadi, untuk memberi respon terhadap soalan kawan Nabila ni kita boleh tuliskan seperti ini. Keistimewaan tarian ini ialah ia berasal daripada tarian istana. Okey, tadi cikgu dah gariskan dua keistimewaan, tapi untuk memberi respon awak boleh tuliskan salah satu sahaja, tak perlu dua lah. Kerana ruangan untuk menulis respon tu, dialog tu pun tidak berapa besar ya, ruangnya sangat kecil. Jadi tulis satu pun sudah cukup. Baik, seterusnya, apakah fungsi cahaya api lilin itu, Nabila? Dalam maklumat di atas pun tidak dinyatakan fungsi api lilin itu ya. Cahaya api lilin itu tidak dinyatakan fungsinya. Tapi kita boleh tentukan, kita boleh fikir secara logik. Cuba kita perhatikan gambar yang cikgu bulatkan warna merah jambu tu. Ya, cuba lihat gambar itu, perhatikan betul-betul. Jadi di situ kita nampak cahaya api lilin kan. Jadi apa, awak rasa apa fungsi cahaya api lilin itu? Okey, kita boleh tuliskan respon. Api lilin berfungsi menyerikan lagi tarian. Okey. Baik, seterusnya, jika ditarikan secara berpasangan, berapakah bilangan
penari yang terlibat. Okey, dalam maklumat di atas juga tidak dinyatakan berapa bilangan penari yang terlibat jika ditarikan secara berpasangan. Tapi ada maklumat yang memberi kita panduan untuk memberi respon terhadap soalan ini. Okay, lihat ayat yang cikgu gariskan berwarna kuning. Bilangan penari terdiri daripada 5 hingga 8 orang. Ya, bilangan penari terdiri daripada 5 hingga 8 orang. Tapi di sini soalannya bertanya jika ditarikan secara berpasangan. Jadi berapakah bilangan penari yang terlibat? Kita tahu berpasangan tu bermaksudnya 2. Ya, 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Tapi daripada maklumat ini ya terdiri daripada 5 hingga 8 orang. Jadi responnya ialah jika ditarikan secara berpasangan, bilangan penari yang terlibat ialah 6 atau 8 orang. Ya, 6 atau 8. 2 ataupun 4 orang tak bolehlah sebab di sini dikata biasanya terdiri daripada 5 hingga 8. Jadi untuk berpasangan dia genap ya, jadi 6 ataupun 8 orang. Okey, jadi bila kita perhatikan soalan-soalan yang ditanyakan oleh kawan Nabila tadi, inilah yang dikatakan soalan bercapah kerana soalan yang ditanya tu kita tidak dapat jawapannya daripada maklumat yang diberikan. Tetapi kita boleh fikirkan jawapan itu sendiri ya secara logik daripada maklumat yang diberikan kita boleh fikirkan. Ya, itu ialah cara kita memberi respon terhadap soalan bercapah. Baik, sekarang kita rujuk buku aktiviti muka surat 7. Berikan respon terhadap soalan. Okey, tajuknya melentur buluh biarlah daripada rebungnya. Imran dan Alia sedang berbual-bual tentang kelas tarian Zapin yang akan diadakan pada minggu ini. Okey, maklumat kelas tarian Zapin ada di sebelah kanan dalam kotak berwarna biru. Okey, tarikh 26 dan 27 Jun. Okey, masukkan tahun 2021. Hari Rabu dan Khamis, masa 3 hingga 5 petang, tempat Dewan Sekolah SK Perdana. Baik, di bahagian bawah, dialog di antara Alia dan Imran ya. Jadi kita baca dulu dialog Imran kerana dialog Imran berada paling atas ya, kotaknya paling atas. Alia, kelas tarian Zapin akan diadakan pada minggu ini. Okey. Alia bertanya soalan di sini. Bilakah kelas itu akan diadakan? Okey, untuk soalan ini ya, maklumatnya ada dalam kotak berwarna biru. Seperti yang cikgu gariskan. 26 dan 27 Jun 2021. Tetapi ingat, kita tak boleh tulis ya jawapan ini terus ya dalam dialog sini ya. Kita tak boleh beri respon terhadap soalan dengan mengambil terus ya jawapan ni. Tetapi kita perlu menulis respon menggunakan ayat yang lengkap. Okay, jadi respon yang tepat adalah seperti ini. Kelas itu akan diadakan pada 26 dan 27 Jun 2021. Okey, seterusnya. Okey, ni Alia bertanya lagi ya. Di manakah kelas tarian itu diadakan? Bagaimana nak beri respon terhadap soalan ni? Di mana kelas itu diadakan? Lihat dalam kotak berwarna biru, ada tak? Ya, ada, tempat Dewan Sekolah SK Perdana. Jadi respon yang lengkap, kelas itu diadakan di Dewan Sekolah SK Perdana. Baik, seterusnya soalan daripada Alia. Mengapakah kelas tarian itu diadakan di Dewan Sekolah? Kalau kita perhatikan, tiada maklumat berkaitan dalam kotak berwarna biru. Dia tak nyatakan mengapa kelas tarian diadakan di Dewan Sekolah.
Tapi kita boleh fikir secara logik, kenapa kelas tarian diadakan di dewan sekolah? Dia tak diadakan di dalam bilik darjah, tidak diadakan di kantin ataupun tempat lain. Jadi kita boleh fikir secara logik. Kenapa ya agak-agak? Dan mungkin kita boleh tulis respon seperti ini. Kelas tarian itu diadakan di dewan sekolah kerana tempatnya luas. Jadi kita boleh berikan apa sahaja jawapan, ya, memberi respon terhadap soalan tersebut, ya, asalkan respon itu logik. Okey. Baik, seterusnya soalan daripada Alia lagi. Apakah lagi tarian tradisional yang kamu tahu, Imran? Baik, di sini kita yang akan memberi respon kan terhadap soalan Alia. Jadi kita anggap Imran ni sebagai diri kita sendirilah. Jadi kita nyatakan apa lagi tarian tradisional yang kita tahu. Okey, jadi cara yang memberi respon kita tulis begini. Tarian tradisional lain yang saya tahu ialah, jadi tuliskan tarian tradisional lain yang awak tahu di sini. Okey, cikgu berikan beberapa contoh ya yang cikgu tahulah. Kita ada tarian Sarah, tarian joget, tarian makyong. Ini tarian tradisional kaum Melayu. Kalau kaum Cina, tarian naga, tarian singa, tarian kipas. Okay, bagi kaum India pula kita mungkin ada tarian Kathakali dan tarian Manipuri. Dan sebenarnya ada banyak lagi tarian tradisional yang lain ya daripada kaum-kaum di Malaysia, Sabah dan Sarawak. Jadi ini adalah antara tarian yang cikgu tahu dan cikgu senaraikan di sini. Jadi jika awak ada tarian lain yang awak tahu, awak boleh tuliskan di sini ya. Tuliskan satu sudah cukup. Okey, seterusnya kita lihat soalan yang terakhir daripada Alia. Bagaimanakah kita dapat mengekalkan tarian-tarian tradisional itu? Di sini juga tak ada maklumat ni, tak ada dalam kotak berwarna biru ni. Jadi di sini pun kita perlu fikir secara logik. Bagaimana kita nak kekalkan tarian-tarian tradisional itu supaya tidak pupus, ya? Supaya generasi muda seperti awak semua kenal tarian tradisional kita, ya, ingat, ya. Jadi bagaimana rasanya? Apa caranya untuk kekalkan? Okay. Kita dapat mengekalkan tarian-tarian tradisional dengan cara apa? Jadi awak perlu sambung nanti ayat ni, ya, respon ni. Mungkin awak boleh tuliskan mengadakan persembahan tarian semasa perhimpunan. Jadi bila mengadakan persembahan tarian, cikgu akan perkenalkanlah nama tarian tersebut kan. Jadi awak akan kenal. Ataupun mengadakan pertandingan tarian tradisional. Jadi ini adalah dua contoh lah cara untuk mengekalkan tarian-tarian tradisional itu. Ya, mungkin ada lagi cara-cara lain ya yang kita boleh tuliskan di sini. Jadi cikgu berikan dua contoh, awak boleh pilih salah satu. Nanti tuliskan di bawah sini ya. Kita dapat mengekalkan tarian-tarian tradisional dengan mengadakan persembahan tarian semasa perhimpunan ataupun mengadakan pertandingan tarian tradisional. Jika awak ada cara lain yang awak fikirkan sesuai, awak boleh tuliskan di bawah sini ya. Baik, cikgu minta murid-murid bulatkan muka surat 7, buku aktiviti, nanti lengkapkan latihan ini. Baik, seterusnya kita pergi ke muka surat 8, buku aktiviti. Okay, latihan yang sama. Ya, berikan respon terhadap soalan juga. Ya, di sini kita diberikan gambar baju tradisional Kadazan Dusun Penampang ya. Pakaian tradisional perempuan dan di sebelah kanan pakaian tradisional lelaki bagi Kadazan Dusun Penampang, dan di tengah-tengah ni kita diberi maklumat tentang pakaian tersebut. Okey, hiasan kepala untuk kedua-dua pakaian lelaki dan perempuan. Butang keemasan
bengkung. Bengkung ni biasa kita pakai di bahagian pinggang ya. Baju baldu hitam berlengan panjang kedua-dua lelaki dan perempuan. Renda keemasan, sarung hitam bagi perempuan dan seluar panjang hitam bagi lelaki. Okey, lihat dalam kotak di bawah, warna yang biasa digunakan ialah warna hitam. Warna hitam digunakan kerana penduduk hanya bergantung pada tanaman dan sayuran tertentu sebagai pewarna kain. Baik, seperti tadi juga di bawah ni ada dialog ya. Jadi kita perlu baca dialog dan lihat kepada soalan untuk memberi respon ya. Baik, sebelum tu cikgu tuliskan dulu 4 pilihan jawapan yang boleh digunakan untuk mengisi dialog di bawah. Baik, kita baca dahulu yang pertama. Cantiknya baju tradisional Kadazan Dusun ini. Ya, baju tradisional kita memang cukup tinggi nilai seninya. Baik. Pada pendapat kamu, mengapakah butang dan renda berwarna keemasan? Okey, di sini dia tidak nyatakan pun di bahagian atas tu mengapa butang dan renda berwarna keemasan. Dia cuma beritahu renda keemasan dan butang juga keemasan. Tapi mengapa tidak diberitahu. Jadi di sini dia minta pendapat kamu. Mengapa? Jadi cuba lihat ada 4 pilihan jawapan di sini. Yang mana satulah awak rasa respon yang sesuai untuk soalan tersebut. Ya, butang dan renda keemasan itu untuk menambahkan seri baju. Okey, nanti awak tuliskan untuk dialog di sini ya, yang bernombor 1. Baik, seterusnya. Mengapakah penduduk menggunakan tanaman dan sayuran sebagai sumber pewarna kain? Okey, ada maklumatnya di sini dalam bahagian bawah ni, ya, bawah gambar. Jadi yang mana satu pilihan jawapan yang sesuai? Ya, penduduk menggunakan tanaman dan sayuran sebagai sumber pewarna kain kerana hanya sumber itu yang ada. Baik, seterusnya. Apakah yang menarik pada baju tradisional ini? Apa yang menarik pada baju ini? Baju ini menarik pada rekaannya. Ya, rekaannya. Jadi nanti tuliskan respon itu di sini. Baik, dan yang terakhir, mengapa? Maksudnya mengapa kita kata ya rekaannya menarik? Ya, ia menunjukkan kebijaksanaan orang dahulu mencipta dan menghasilkan pakaian. Baik, jika awak perhatikan ya, kesemua soalan ini ya jawapan dia tidak ada di atas, hanya yang kedua sahajalah ya ada dalam bahagian ni. Tapi yang lain semua kita perlu fikir sendiri. Inilah yang dimaksudkan dengan soalan bercapah. Maklumat yang diberi hanya sebagai panduan kepada kita untuk memberi respon. Ya. Baik, sekarang bulatkan muka surat 8 dalam buku aktiviti. Kemudian nanti lengkapkan latihan ini ya. Baik, sekarang kita beralih kepada bahagian yang kedua untuk hari ini ya. Kita akan mempelajari tentang label ya. Kita akan membaca label. Okey, sebelum ni kita dah lihat dah label pada pakaian ya, label pada bungkusan alat permainan kan. Okey, jadi hari ni kita rujuk buku aktiviti terus buku surat 9 ya, kita lihat label yang ada di situ. Okey, jadi kita perlu baca label, kemudian persembahkan maklumat yang terdapat pada label. Okey, jadi di sini cikgu akan terangkan ya bagaimana kita nak
menulis ya, kita dapatkan maklumat daripada label ni, kemudian kita nak tulis dia dalam bentuk perenggan. Ya. Okey, jadi kita lihat sekali lalu ya label ini. Okey, dia lalu pulut panggang, kita boleh baca pulut panggang, pilihan ramai, RM4.80, 10 biji, makanan sejuk beku, okey, ramuan, pulut, santan, isi kelapa, pedas, daun pisang, cara memasak, ya, panaskan kuali lepeh, keluarkan pulut panggang daripada penyejuk beku, bakar hingga garing. Dikeluarkan oleh Syarikat Seri Kasih nombor 5 Jalan Murni 85300 Segamat Johor Darul Takzim. Di sini ada nombor telefon. Okay. Biasanya adalah baik sebelum dia akan letakkan tarikh ya, tarikh luput lah di sini. Baik. Jadi bagaimana untuk kita menulis perenggan ya berdasarkan label yang diberikan. Okay, di sini dia dah berikan kepada kita ayat pertama. Terdapat banyak maklumat pada label ini. Kita dah baca dah tadi, memang banyak maklumat ya. Kemudian kita nak lihat dahulu, okay, bagaimana yang kita perlu, kita tentukan dulu ya bagaimana yang kita nak tulis. Okay, jadi lihat, cikgu dah bulatkan. Okay, kita nak tulis tentang maklumat ini ya, pilihan ramai dan makanan sejuk beku. Jadi bila kita dah tentukan maklumat yang kita nak tulis, jadi kita akan tulis di sinilah. Okey, cuba perhatikan. Label ini menunjukkan pulut panggang sejuk beku pilihan ramai. Pulut panggang ya, sejuk beku pilihan ramai. Dalam satu ayat. Okey, seterusnya kita nak tulis tentang apa pula yang ada pada label ini. Okey, cikgu bulatkan harga dan 10 biji ni. Jadi cikgu dah tulis di sini, bungkusan ini mengandungi 10 biji pulut panggang yang berharga RM4.80. Okey. Baik, seterusnya. Yang berwarna kuning tentang ramuan. Jadi kita buatkan ayat ya untuk menyatakan ramuan. Okey. Ramuan pulut panggang ini ialah cikgu nak awak lengkapkan ayat ini ya berdasarkan maklumat yang ada pada label ini. Ya. Baik, seterusnya cikgu bulatkan cara memasak. Jadi kita nak tuliskan pula bagaimana cara memasak. Jadi kita akan mulakan dengan perenggan baru. Cara memasaknya pula ialah dengan macam mana? Jadi awak akan tuliskanlah cara memasaknya seperti yang ada pada label ini. Baik, seterusnya kita nak letakkan maklumat dikeluarkan oleh syarikat apa kan. Jadi awak akan buat ayat pulut panggang ini dikeluarkan oleh tak perlu tulis alamat dan nombor telefon ya. Hanya perlu tulis syarikat sajalah ya, pulut panggang ini dikeluarkan oleh nama syarikat dah ada di sini. Jadi awak tuliskan sahaja ya. Baik, itulah cara ya yang sangat mudah untuk kita membaca label dan kita persembahkan label itu dalam bentuk perenggan. Okey, cikgu nak nanti murid-murid bulatkan dahulu buku aktiviti ini, buku surat 9 ya, nanti lengkapkan latihan yang cikgu berikan. Ya. Baik, seterusnya bahagian yang ketiga kita akan memurnikan hasil penulisan. Okey, di sini kita akan melihat ya sekiranya ada kesalahan ejaan, kesalahan tanda baca dan kesalahan imbuhan.
dan kita akan betulkanlah. Itu yang kita sebut sebagai memurnikan. Ya, memurnikan hasil penulisan. Baik, kita terus rujuk buku aktiviti muka surat 10. Okey. Kenal pasti kesalahan ejaan, imbuhan dan tanda baca. Kemudian betulkannya. Ya. Okey, di sini kita ada tokoh kraf negara. Okey, ini gambarnya. Okey, adik guru kraf logam dan tokoh kraf negara. Nama Allahyarham Tuan Haji Abdul Manan bin Haji Yaakob. Bidang seni kraf logam. Lantikan pertama adik guru tahun 2008. Tahun lantikan tokoh kraf negara tahun 2011. Okey, di sini tiada lagi kesalahan ya, ejaan, imbuhan dan tanda baca ya. Ini hanyalah maklumat tentang tokoh kraf negara. Baik. Seterusnya masih lagi muka surat 10. Okey, di sinilah ya. Petikan inilah yang mengandungi beberapa kesalahan ejaan, kesalahan tanda baca dan kesalahan imbuhan. Jadi kita akan baca bersama-sama dan kita tentukan ya di mana kesalahan-kesalahan tersebut, dan nanti murid-murid perlu salin semula petikan ini dengan membetulkan kesalahan-kesalahan yang akan kita sama-sama tentukan sekejap lagi ya. Baik, kita lihat dulu tajuknya. Okey, ini adalah latar belakang pelibatan. Cuba perhatikan betul-betul. Ada tak kesalahan di sini? Latar belakang pelibatan. Ya, betul ya. Pelibatan ini ada kesalahan di situ. Okay. Baik, kita teruskan. Allahyarham Tuan Haji Abdul Manan bin Haji Yaakob seorang tukang perak. Okey, ada tak sebarang kesilapan di situ? Okey, jika perhatikan perkataan perak di sini ya, tidak ada sebarang kesilapan di sini kerana ini bukanlah merujuk kepada negeri Perak. Ya, kalau dia merujuk kepada negeri Perak, kita tak boleh gunakan huruf kecil P ni. Ya, ini bukanlah merujuk kepada negeri Perak. Sebaliknya, ia merujuk kepada jenis logam. Okey, cuba perhatikan. Kalau awak masih tak faham apa yang cikgu sebutkan, okey, perak yang cikgu maksudkan itu ialah sejenis logam. Ya, ini emas, perak dan gangsa. Okey, cikgu harap awak dah faham ya apa yang cikgu maksudkan. Jadi perak ni bukanlah nama negeri. Jadi tak ada kesalahan dengan ejaan ataupun penggunaan huruf kecil, huruf besar di sini. Jadi ini betul ya. Okey, baik. Jadi ayat pertama tu tiada kesalahan. Baik, kita teruskan. Beliau mula terdedah kepada kerja-kerja pertukangan perak seawal 7 tahun. Di mana kesilapan? Ya, 7. Tak betul ya, 7. Okey, seterusnya. Sejak kecil, beliau sering memerhatikan hasil kerja pertukangan bapanya Allahyarham Haji Yaakob bin Muhammad. Di mana kesilapan? Ya, kecil. Seterusnya hasil ya. Okey, nanti awak akan betulkan sendiri ya. Baik, kita teruskan lagi. Pada usia 14 tahun, Allahyarham mula gigih mendalami kemahiran pertukangan perak daripada bapanya. Di mana kesilapan ya? Okey, di sini gigih dan di sini kemahiran. Okey, jadi kita teruskan lagi dalam perenggan yang kedua. Allahyarham Tuan Haji Abdul Manan sering menggunakan reka corak yang berunsurkan flora.
Jadi mana kesilapan? Ya, di sini al-layar. Okey. Beliau mengubah corak mengikut kehendak pelanggan. Okey. Apa yang silap di sini? Di situ ada kesilapan kan? Baik, reka corak dengan motif-motif seperti pucuk rebung, daun, asam jawa dan tapak lembing menjadi pilihan. Cuba tentukan di mana kesilapan. Ya, di situ. Ya. Baik, kita teruskan. Karya yang dihasilkan beliau sering dijadikan hiasan dan cenderamata oleh pelbagai pihak. Okay, di mana kesilapan? Okay, di situ karya dan seterusnya tanda baca di hujung itu. Ya. Baik, perenggan yang ketiga. Dengan kesedaran, minat dan semangat yang tinggi, beliau terus berusaha untuk memartabatkan seni pertukangan kraf perak. Di mana kesilapan? Ya, berusaha. Berusaha itu tidak betul ya. Jadi seterusnya, beliau mahu kesenian ini terus menpelihara. Ya, menpelihara. Ini juga ada kesilapan. Oleh itu, di terpanjang hayatnya, beliau bercita-cita mahu melihat generasi muda masyarakat Melayu mewarisi pertukangan kraf perak ini. Okay. Oleh itu, di terpanjang hayatnya. Jadi di sini ada kesilapan. Di terpanjang. Ya. Beliau bercita-cita. Bercita-cita tidak betul ya. Mahu melihat. Melihat juga tidak betul. Generasi muda masyarakat Melayu mewarisi pertukangan kraf perak ini. Jadi cikgu dah buatkan kotak ya bagi semua perkataan yang ada kesilapan ya, tanda baca dan sebagainya. Jadi nanti cikgu mahu semua murid salin semula petikkan ini ya dalam buku aktiviti muka surat 10 dan betulkan perkataan-perkataan yang kita dah bincangkan tadi ya. Jadi sebagai panduan, okey, kotak yang berwarna merah itu mengandungi kesalahan ejaan. Jadi betulkan ejaannya. Kotak yang berwarna biru mengandungi kesalahan tanda baca. Ya, dan kotak yang berwarna merah jambu mengandungi kesalahan imbuhan. Jadi betulkan imbuhannya. Ya. Jadi untuk muka surat ini bulatkan dahulu ya muka surat 10. Jadi ada 4 muka surat yang murid-murid perlu selesaikan ya latihannya, iaitu muka surat 7, 8, 9 dan 10. Ya. Baik, itu saja ya pelajaran kita untuk hari ini. Cikgu harap murid-murid dapat siapkan semua latihan yang cikgu berikan ya. Sekiranya ada masalah boleh ulang semula video ini ya untuk pemahaman yang lebih mendalam lah. Ya, jadi setakat itu dahulu. Kita jumpa lagi pada hari Rabu. Ya. Terima kasih semua. Assalamualaikum.